Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita diberi lagi kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu lagi sesi wacana ilmu, iaitu bawah program Jom Singgah Wakaf Ilmi. Malam ni adalah siri yang ke-8. InsyaAllah pada malam ini kita akan menampilkan dua orang panel yang juga tidak asing, yang juga pernah keluar dah sebelum ini membicarakan tajuk yang telah kita tentukan sebelum ini, iaitu pertama Al-Fadhil Ustaz Hashim Muhammad. Semua kita kenal dia, seorang pendakwah yang aktivis masyarakat yang terkenal. So lagi anak muda Al-Fadhil Ustaz Fadhil Sayuti, pensyarah di Universiti Azlan Shah Perak, juga pernah keluar bersama-sama kita dalam siri yang sebelum ini. Dan malam ni insya-Allah tajuk yang kita akan bicarakan ialah usaha dan doa. Usaha dan doa, satu tajuk panas, satu tajuk yang semasa, terkini, insya-Allah akan dikupas oleh dua orang panel yang kita jemput tadi. Jadi insya-Allah kita dalam tempoh sejam atau lebih sebanyak begitulah, kita akan menampilkan dua orang panel ini, Ustaz Fadhil dan Ustaz Hashim. Cumanya setakat ini nampak Ustaz Hashim itu ada masalah lain kot, belum dapat muncul lagi di layar kita buat masa ni. Jadi saya sedang tunggu-tunggu, mungkin masa sikit dulu lah. Jadi sambil kita menunggu tu Ustaz Fadhil. Ya saya. Ustaz Fadhil, apa khabar Ustaz Fadhil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Fadhil, alhamdulillah. Ustaz Fadhil, sebelum kita sambil menunggu Ustaz Hashim masuk, tengok line dia. Kalau lah Ustaz Hashim tak sempat masuk, kita akan cuba ambil satu cara yang menyelamatkan suasana ini, insya-Allah. Tengok macam mana, insya-Allah. Jadi sementara Ustaz Hashim masuk, kita mulakan bincangan ini tajuk usaha dan doa. Ustaz Fadhil, kita mulakan dululah sambil tunggu Ustaz Hashim masuk. Boleh. Itu okay, insya-Allah. Tajuk kita usaha dan doa. Dua benda yang menjadi perkara asas sebenarnya dalam hidup kita seorang Muslim ini. Maknanya usaha, berdoa. Mana benda yang tak terpisah daripada kita. Atau kalau kita nak makan pun mesti ada usaha mencari makan ni. Tak. Kalau tanpa usaha, makanan itu pun tak boleh kita nak makan. Tak. Sampai ada satu jenaka lah, seorang yang malah biasa malah, tapi dia mengharapkan benda tu mari sendiri. Jadi dia duduk tidur di rumahnya, duduk tidur, tak buat kau, tak ada usaha. Tak ada marilah mari benda tak akan sampai pada dia. Mana ada boleh makan ke apa. Apabila dia lapar, dia tenai pintu dia, tenai dinding rumah dia. Tiba-tiba betul lah ada buah pisang duduk atas loteng atas rumah dia. Dia tenai dinding, jom jatuh buah pisang. Jadi dia baru dia kata, oh betul ada usaha. Dia tenat
kebetulan dia kena dinding, mobil saya dah atas lautan jatuh. Jatuh. Jadi mana cerita usaha tu kena ada usaha. Jadi usaha doa tu dua yang tidak boleh dipisahkan. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil cuba kupaskan sikit tentang doa ini. Doa ini. Ada Nabi pernah sebut tentang doa ni. Nabi sebut satu hadis yang pendek, doa mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Atau ada satu yang lain sebut doa wal ibadah. Doa tu satu ibadah. Jelah ke mana-mana pun mana doa itu maknanya benda yang sangat dituntut dan bukan satu ibadah. Jadi sebagai permulaan bicara kita pada malam ini, Ustaz Fadhil, cuba Ustaz Fadhil berikan kupasan tentang doa sendiri, tentang doa. Jadi dengan segala hormatnya kita dengar kupasan Ustaz Fadhil. Sambil itu tunggu Ustaz Hashim masuk. Silakan Ustaz Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Syarani atas kesempatan hak diberi kepada saya. Pada malam ini saya tidak akan berbicara dengan cara yang kita kata akademik sangatlah. Kita tengok sesuai lah tajuk kita duduk atas wakaf kan, sembang ilmi, sembang wakaf ilmi dah. Kita akan sembang, kita akan duduk secara santai lah. Alhamdulillah, kupasan ataupun mukadimah yang Dr. Syarani sebut tadi, iaitu berkenaan dengan Gana tu sekat layak ke? Mana? Mana teh? Sekat lain ke? Macam Ustaz Fadhil? Ya, saya putus. Allahu. Teruskan. Okey, putus sebentar tadi. Dia bila ada telefon dia putus lah. Baik. Dalam konsep kita, dalam hidup kita, dia ada kaitan antara usaha, serah hati kita kepada Allah dan doa. Tadi moderator Dr. Syarani sebut dah, ya, doa mukhul ibadah. Doa tu inti atau ibadah. Doa huwal ibadah. Doa tu adalah ibadah sendiri. Yang menunjukkan bahawa ibadat kita adalah kehambaan diri kita kepada Allah, ataupun kita kata penyerahan diri kita kepada Allah. Inti kepada segala cara kita nak menyerah diri kepada Allah itu letak duduk pada doa kita, iaitu bagaimana kita menyerahkan diri kita betul-betul kepada Allah, merendah diri kita betul-betul kepada Allah, meminta-minta dengan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah ni tempat bergantung segala makhluk. Kita ni makhluk, Allah ni khalik, Allah yang menjadikan, kita ni yang dijadikan. Bila kita dijadikan, kita memerlukan yang menjadikan kita untuk kita bergantung atas segalanya, atas segala sesuatu. Jadi doa ni adalah medium untuk kita meminta kepada Allah. Doa ni adalah kaedah ataupun cara kita nak memohon sesuatu kepada Allah. Jadi dalam konsep kita nak memohon kepada Allah, ada beberapa perkara yang perlu kita sangat-sangat garis bawahi. Yang pertama, berdoa adalah kita merendah diri kepada Allah. Kita merasakan Allah ini segala-galanya, kita tidak ada apa-apa. Jadi dalam meminta kepada Allah, pastinya kita akan meletakkan diri kita pada satu tahap tidak ada kesombongan, tidak ada rasa diri kita hebat. Jadi masalah kita sekarang ni kadang-kadang nak berdoa pun malas. Nak berdoa pun kadang-kadang malas. Buktinya mana? Lepas semayang tu, lepas bagi salam, terus kita bangkit. Ada orang lepas dia semayang, dia terus Assalamualaikum, terus lepas sejadah. Jadi kalau ikut ulama tasawuf lah, kalau kita tak berdoa ni, tak minta doa walaupun sedikit, itu menunjukkan kesombongan dalam hati kita. Tok Guru saya ada pesan,
Ya, kadang-kadang kita jumpa Tok Guru kita jumpa Tok Guru, kita kata minta doa, minta sesuatu nasihat lah. Jadi Tok Guru ni kadang-kadang Tok Guru ni Allah bagi nampak sesuatu di sebalik dia akan menasihati sesuatu yang menjadi kelemahan bagi kita. Jadi sampai sekarang saya ingat Tok Guru saya pesan, dia kata doa lah sikit pun tak apa. Jadi dia pun sebut apa yang dia doa. Dia kata dia minta kepada Allah, minta doa, minta rahmat, minta berkat, minta selamat dunia akhirat. Jadi ini doa asas bagi kita. Dan kalau kita tengok lagi, ada beberapa kaedah dalam berdoa yang mana kalau kita kenali sebagai adab. Adab-adab inilah yang sebenarnya yang membuka supaya doa itu insya-Allah dapat diterima oleh Allah. Jadi saya rasa sebelum boleh lanjut lagi tak Ustaz ni Datuk? Sikit lagi. Okey, boleh. Teruskan. Ustaz Ashni ada dah ni, kada nak sama panjang lagi ni. Nak ambil 2-3 minit ni. Tak apa. Boleh. Okay, 2-3 minit. Ada beberapa kaedah kalau kita nak doa secara ringkas dulu untuk awam mukadimah ni. Sebab kita tidak sembang panjang. Kita lebih kepada konsep-konsep sahaja. Baik. Yang pertama sekali, adab untuk kita berdoa. Adab ni apa dia? Adab ni kita kata tata cara yang mana dengan sebab adab dia membuka kepada diterimanya sesuatu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Adab kita berdoa, yang ni saya sebut secara ringkas. Yang pertama, kita dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni kena rendah diri, kena istighfar, kena mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kemudian yang ketiga, kita mulakan doa kita tadi dengan membaca selawat. Sebab selawat ni wasilah yang menyampaikan doa. Lepas kita berdoa, lepas tu kita puji Allah. Kita puji Allah, dan bila lepas kita puji Allah, kita boleh mintalah apa saja yang kita nak minta, dan di pertengahan kita boleh selawat dan kita boleh tutup dengan memuji Allah kembali. Ini antara secara garis kasar adab-adab yang mudahlah untuk kita amalkan insya-Allah. Okey, Ustaz Fadil. Kita dekat tu dulu. Kita tengok Ustaz Hashim ke mana. Nampak Ustaz Hashim ni tak muncul lagi. Nampaknya kita kena cari pengganti. Saya dah hubungi minta Ustaz Abdul Sattar Muhammad untuk ambil tempat menggantikan Ustaz Hashim yang mana lainnya tak boleh masuk tu. Ustaz Sattar, sila masuk. Silakan Ustaz Sattar. Okey, Assalamualaikum Ustaz Sattar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kepada para penonton sekalian, minta maaf lah. Tapi apa-apa pun kita mencari terbaik. Kebetulan Ustaz Hashim sampai ke saat ini dia tak boleh masuk, mungkin line. Tadi test line, mungkin line dia agak ada masalah. Jadi kita betul Ustaz Sattar ada di belakang tabir. Jadi kita minta Ustaz Sattar masuk untuk bersama kita dalam siri. InsyaAllah. Ustaz Sattar kita tanya selalu tak? Tadi kita dengar doa yang dikupas oleh Al-Fadil Ustaz Fadil. Jadi kita nak tentang usaha. Sebut dia ada dua galengan, usaha dan doa. Jadi pada Ustaz Sattar cuba ceritakan sikit sebut tentang usaha dalam Islam lagu mana agak Ustaz Sattar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Terima kasih kepada Dr. Syahrani dan sahabat kita, orang muda, Ustaz Fadil Sayuti. Jadi saya sebenarnya duduk balik belakang tabir untuk nak ejah-ejah, takut ada ejah-ejah lah supaya orang ni masuk screen, orang ni tubik screen. Tapi dalam masa yang sama saya sambil-sambil tadi saya mendengar juga bahawa doa dan usaha. Sebagaimana yang Dr. Syahrani sebut tadi, moderator kita sebut tadi bahawa ada orang malah tadi dah. Teringat semacam cerita Nujum Pak Belanda ni, malah. Jadi dia malah, akhirnya dia tendai pintu dan luruh sebiji pisang. Jatuh buah pisang lah.
sebiji. Maknanya dengan hanya tendang, dia bukan nak cari makanan pun, dia tendang tu kerana dia tak ada makan dah. Dia marah dengan kehidupan. Ya. Tapi dalam masa yang sama, luruh pisau, maka dia pun terfikir bahawa dengan kena bergerak sikit. Dan saya teringat bila cerita tu, teringat ada satu kisah dalam Al-Quran, cerita Maryam ketika dia melahirkan anak Nabi Isa, Nabi Isa. Dia kan ceritanya dia melahirkan di dekat pokok sebatai pokok tamar ke gitu. Ibu Maryam melahirkan Maryam. Ibu Maryam yang melahirkan Maryam. Yang cerita yang dia turun ayat Quran bahawa suruh goncang pokok tu untuk nak makan buah tu dah. Jadi nak suruh usaha juga. Wa huzi ilaiki bi ja'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Betul. Teruskan. Ya. Itulah maknanya ibu Maryam, bukan Maryam ni. Ibu dia. Ibu dia ketika melahirkan Maryam. Jadi sedangkan kita nak tengok ayatnya, Allah nak suruh berusaha. Selain dia berdoa dah. Dia doa, ya Allah aku lapar, tak ada makan ni ke apa semua. Akhirnya Allah kata kocok pokok tamar tu dalam keadaan dia baru bersalin. Dalam keadaan bersalin, tenaga nak ada banyak mana kak? Perempuan lagi, tak ada tenaga lagi dalam keadaan baru bersalin. Tapi Allah suruh usaha juga sikit, kocok sikit. Maka berguguranlah jatuh buah-buah tamar tu. Itu satu lagi Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ketika dia lari yang dikejar oleh Fir'aun tu, siapa di pantai, Allah suruh idrib, pukullah pantai tu, dan pantai akan terbelah. Nah, Allah boleh saja betul duk lari tu terbelah aja laut tu tanpa kena pukul. Boleh pun, tapi Allah nak suruh usaha sikit. Padahal tak ada apa pun bila kita ketuk, kita pukul tongkat tu, tak terbelah pun laut. Tak ada menasabah pun. Tapi Allah suruh berusaha sikit dengan ketuk pukul dengan tongkatmu pantai tu, maka laut akan terbelah. Sebenarnya nak usaha. Itulah saya rasa dalam Islamnya suruh kita berusaha tu, ada benda tu lagi tu je sebenarnya. Saya rasa jelas. Ya. Okey, betul. Jelas maknanya dalam Islam ni, Islam tidak menuntut hamba dia duduk saja tu. Tapi sebaliknya untuk bergerak, bekerja dengan sebaik mungkin. Ya. Allah kata doktor, yarzuqu man yasha. Dia boleh yarzuqu man yasha. Dia boleh beri rezeki kepada siapa dia nak. Wa yabsutur rizqa liman yasha. Nak beri banyak harta, nak beri banyak rezeki kepada. Tapi kena usahalah sikit. Tidak dengan pakai jatuh gedebak gitu tidaklah. Tu. Macam ada hadis Nabi sebut pun gitu dah. Allah SWT menyukai hambanya apabila dia iza amila ayyutqinahu, buat kerja dengan sungguh-sungguh, pun bekerja dengan tidak meninggalkan kerja atau kata peluk tubuh, tidak. Jadi Islam suruh kita bekerja. Okey, Ustaz Fadil, sudah jelas mana Islam sebut mesti bekerja. Dan Ustaz Fadil sebut tadi mesti berdoa. Dua tu mesti ada gabungan antara dua itu mesti ada. Tak boleh kata doa saja ataupun kerja saja, mesti ada. So cuba Ustaz Fadil, macam mana kita nak cuba hubung kaitkan antara usaha, doa, tawakal ini. Usaha dan tawakal. Cuba nak gabungkan bagaimana itu nak persembah melihat pada para penonton yang kita sekarang ni boleh faham apa konsep itu sebenarnya. Silakan Ustaz Fadil. Usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. Usaha ni kalau bahasa Arab ikhtiar dah. Dalam bahasa Arab panggil ikhtiar. Usaha, doa, tawakal. Baik, adakah dalam tiga benda tadi kita nak kena buat ranking? Itu soalan pertama. Kita nak kena berdoa dulu ke?
kita nak kena usaha dulu ke, kita nak berserah dulu ke, ataupun mana-mana satu, ataupun benda ni sebenarnya berjalan seiringan. Adakah doa, usaha, tawakal ni dia mengikut ranking dia, mana satu yang didahulukan ataupun dikemuliakan, ataupun kita seiringkan ketiga-tiganya. Baik, saya bagi satu contoh hak berlaku banyak di sekolah-sekolah. Kita ambil contoh sekolah lah, budak-budak sekolah. Kebanyakan sekolah-sekolah ni dia buat mayajak dekat nak PSO. Dia buat mayajak dekat nak PSO. Sebulan nak PSO, mulalah cari tu email pun. Nak buat program dengan masjid, nak semaya hajat ramai-ramai, ataupun kalau duduk asrama tu mulalah panggil ibu bapa maya ramai-ramai berjemaah dan maya hajat lah, maksudnya berdoa. Yang mana setelah sepanjang tahun duk pulun kelas tambah duk tuition dan sebagainya. Baik, itu satu kaedah ataupun yang biasa berlaku. Ataupun ada yang berlaku juga dia doa dulu. Yang ni banyak berlaku juga sebelum nak, contoh nak keluar pergi berniaga. Pagi-pagi nak pergi berniaga, lepas maya subuh, ya Allah bukakanlah rezeki, ataupun semaya duha dulu. Maya duha baca doa dah, Allahumma inna duha uka, buka apa hak mana duk langit turun hak tubik, mari habislah minta rezeki tu mari belaka. Dan barulah dia keluar mencari rezeki. Itu hak nombor 2. Ataupun hak nombor 3, yang pertama dia menanamkan tekad dahulu, maknanya dia menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku nak buat sesuatu. Dalam menanam tekad tu sebenarnya dia masuk unsur doa, dia masuk unsur pengharapan kepada Allah, dan dia meminta kepada Allah agar dibuka jalan untuk usahanya. Ada 3. Dan juga sebenarnya boleh jadi doa ini sebenarnya, kalau kita kena faham, doa ni pun salah satu daripada usaha. Bukan saja usaha ni kena pegang cakur, bukan saja usaha ni kena buka pintu, kena makan dulu baru jadi kenyang. Tidak semestinya begitu. Tapi doa ni sebenarnya juga adalah salah satu daripada jalan-jalan usaha. Baik, kalau kita tengok situasi kita semasa antara doa, usaha dan tawakal, dengan keadaan rakyat kita sekarang ni, masyarakat, saudara-saudara kita, kiri kanan kita, jiran tetangga, berita yang masuk di sekeliling kita mendengarkan ramai orang yang menghadapi kesusahan dan orang yang menghadapi masalah. Adakah kita nak kata orang yang menghadapi masalah ni dia tidak berdoa? Adakah mereka tidak berusaha? Adakah mereka tidak menyerah diri kepada Allah? Baik. Jadi benda-benda macam ini kita perlu melihat kepada by case, kita melihat pada orang. Ada orang yang mana apabila dia berdoa tu Allah bagi. Ada orang yang mana apabila dia berusaha barulah dia dapat, dan dia bersyukur, baru dia bersyukur tu dalam doa. Ada juga jenis macam tu. Ada orang yang apa saja dia menyerahkan diri kepada Allah. Tok Guru saya pernah pesan tak, dia kata kita nak keluar bekerja, maknanya usaha ni atas ikhtiar. Kita nak keluar bekerja, kalau dulu kita niat nak cari rezeki untuk keluarga, bagus. Tapi Tok Guru saya kata cubalah kita upgrade kita punya niat. Biarlah kita keluar bekerja untuk mencari keberkatan. Kita cari berkat, sebab berkat ni duduk mana-mana, duduk kata-kata. Mana-mana apa-apa saja boleh jadi jalan berkat. Berkat ni apa dia? Suatu nilai tambah ataupun kasih sayang, barakah yang Allah berikan kepada kita melalui banyak cara. Baik, doa, usaha, ikhtiar sebenarnya perlu diseiringkan. Dia kena gerak sekali. Bagi kita orang beriman, kita bila nak memulakan suatu perkara, kita dah pasang azam. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita dah berazam, dah memasang tekad, maka kita berserah diri kepada Allah. Jadi sebenarnya bila kita masang tekad, sebenarnya kita dah melakukan penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Allah itu konsep doa. Sama ada doa tu diminta dengan lisan kita, ataupun kita dalam hati kita, ya Allah, aku nak buat ini sesuatu. Aku nak buat ini ya Allah. Itu maknanya kita memohon. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi indahnya Islam kita ni, setiap cabang, setiap benda, setiap perlakuan kita ada diajarkan oleh Nabi doa-doa tertentu. Nak masuk tanda ada doa, nak makan ada doa, nak buat apa ada doa belaka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan setiap
cabang kita tu ada keberkatan di situ sebab atas usaha kita. Maknanya dalam Islam ni doa tu amat digalakkan dan ada macam-macam doa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Maknanya antara usaha, doa, tawakal tu perlu digabungkan. Cumanya sekarang ni kita nak cuba merukai pemikiran kita atau pemikiran masyarakat pada hari ini. Ada setengah tu dia berdoa saja tanpa usaha atau usaha saja tanpa doa. Maknanya ada di sana satu diambil, satu ditolak. Jadi benda-benda tu berlaku masyarakat kita. Ada setengah masyarakat atau pemikiran masyarakat yang kata lagi sengit sikit lah, ada segi itu. So kita nak dengar Ustaz Sattar, Ustaz Sattar, macam mana ni Ustaz Sattar, orang yang doa tanpa usaha atau sebaliknya, atau Ustaz Sattar silakan, kita nak dengar kupasan sikit untuk hal ini. Silakan Ustaz Sattar. Mute. Suara tak dengar tu. Suara. Okey. Saya mute suara ni. Okey, bunyi dah tak? Jadi ada saya teringat sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah, serta para panel kita pada malam ni. Saya teringat ada sebuah lagu Indonesia. Lagu Indonesia ni cerita tentang bagus lagu dia kata doa usaha tanpa doa sombong. Dia kata orang yang berusaha tanpa dia berdoa maknanya dia sombong. Orang yang berdoa dan dia tanpa usaha kosong. Dia kata kosong. Doa usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha kosong. Maknanya sia-sia. Jadi bukan kita nak kata doa tu tak jadi, Allah suruh berdoa, Allah juga suruh berusaha. Jadi sebagaimana Ustaz Fadil kata tadilah, mesti diseiringkan. Maknanya kalau tidak seiring maka akan jadi cacat lah. Kita tak boleh nak buat bandingan dengan orang kata ada tu wali tak buat kerja apa, tapi makan rezeki ni ada, selagi tak mati kak adalah rezeki, tak buat kerja pun boleh. Itu rasanya kan ulat bau batu boleh makan, ulat batu pun boleh makan. Ya, tak kira lah gitu. Kalau cuba kita, semua manusia fikir gitu. Semua manusia fikir ulat di celah batu pun boleh makan. Lagu mana agak? Tak semua manusia lah sebutir kapung je. Kalau fikir lagu tu. Maknanya cuba tak kerja dah. Pakai tak sebab kerja. Boleh seminggu pada dah. Terah. Kita sebagaimana yang kita berlaku sekarang lah. Berlaku sekarang ni kita tengok orang tak boleh nak kerja. Doa boleh. Di zaman pandemik ni semua orang boleh doa, tapi tidak semua orang boleh hijau. Dan kalau tak boleh hijau tu dia berdoa, tapi ada tak makan ni. Senang ke ada dia? Tidak senang. Sebab apa? Sebab terhalang satu pintu rezeki. Rezeki ni dia ada pintu-pintu dia. Saya hari tu saya pernah jumpa ada 8 pintu rezeki. Paling kurang pun ada 8 pintu rezeki. Dan 8 ni duduk di kita. Bukan duduk di tempat-tempat lain. Salah satu pintu rezeki ialah usaha. Usaha tu duduk kita. Sebanyak mana kita usaha, maka sebanyak itulah rezeki kita mungkin akan mari. Tapi rezeki mari tu bukan kerana usaha kita. Kerana kita buka pintu gitu dan doa salah satu pintu rezeki. Salah satu pintu rezeki doa. Sebab tu dalam semaya kita waktu kita semaya kita minta rezeki. Ustaz Sattar, kita ada seorang pelayar kita ni ada soalan tu. Soalan tu dia tanya, minta Ustaz Sattar respon, iaitu bagaimana situasi usaha dan doa ini, macam situasi aman dan situasi darurat, mana mungkin dalam besok lagu kalau situasi aman lagu mana, situasi darurat lagu mana, soal doa dan usaha ni. Okay, silakan Ustaz Sattar sikit. Dalam itulah tadi kata sekarang ni kita telah tertutup satu pintu, iaitu dalam masa pandemik, dalam masa kita susah ni, pintu usaha kita tertutup pintu usaha, tapi pintu doa kita buka.
masih lagi terbuka, maka kita berdoa. Tak ada masalah, kita kena berdoa. Sebab pintu rezeki atau pintu kesenangan tu, doa tu ada lagi. Tetapi dalam masa yang sama, bila tertutup satu pintu, kena cari pintu lain lah. Kena cari pintu lain. Di samping kita berdoa, cari pintu lain, iaitu dengan kita beritahu kepada orang-orang, bagi tahu kepada jiran yang kita lah ni anak kita tak boleh nak makan, anak kita tak makan seminggu dah. Ataupun orang-orang yang rezeki banyak tu dia kena mari carilah, tapi nak cari mungkin tak jumpa siapa dia sesok, maka kita buatlah sesuatu supaya orang boleh tahu, kata itu pun satu usaha. Usahanya ialah kita memberitahu kepada orang lain bahawa kita lah ni duduk dalam keadaan terdesak sangat, perlu kepada sebutir beras, perlu kepada setitik air, perlu kepada gapo untuk makan anak bini kita. Mungkin kita boleh tahan, tapi anak-anak kita dah lagu mana. Maka kita buatlah, sebab tu adanya apa ni sikit lagi dah. Sebab itulah adanya istilah orang kata lah ni darah putih lah gapo. Jadi itu salah satu usaha sebenarnya. Bukan salah satu kata kita mengalah. Tak. Jadi tak perlu kita pertikaikan dalam benda tu. Tak serupa doa dengan akad darah putih tu. Dua-dua yang sangat perlu saya rasa. Silakan. Okey, jelas. Terima kasih kepada Ustaz Sata yang membahas tentang doa tanpa usaha. Mana daripada apa yang disebut Ustaz Sata tadi memberi satu kefahaman bahawa dua mesti bergerak sama. Mana mesti usaha dan berdoa. Doa dan berusaha, tak boleh kita tinggal salah satu daripadanya. Sebab itu kalau tertinggal satu daripadanya itu dah masuk satu aspek kita, kefahaman kita tidak apa tepat tentang hal itulah. Okey. Oleh kerana itu kita nak lihat oleh kerana apa sebut kata doa tu wal ibadah, disebut oleh Ustaz Fadil tadi, doa tu satu ibadat. Ibadat ni benda yang sangat hebat. Ta'abud kepada Allah Ta'ala, mana abdi diri kepada Allah Ta'ala, hebat. Jadi kita nak lihat apabila Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ni saya rasa kita baca belakanglah apabila hamba-Ku tanya aku di mana, Nabi kata Allah Ta'ala ajar fa inni qarib, aku dekat. Apabila ada hamba-Ku yang minta pada aku, doa pada aku akan perkenankannya. Jadi mana soalan doa tu ibadat. Kalau Allah Ta'ala sebut pula minta saja aku akan bagi, dan Allah sebut pula Allah tu dekat. Jadi kita nak tengok aspek itu, usaha doa ini setahu mana dia boleh membina orang jadi juru, jadi baik, sangkaan baik, jadi berusaha dengan baik. So Ustaz Fadil boleh cuba tolong beri satu kupasan kau cara biar kita faham jelas tentang hal ini. Silakan Ustaz Fadil, silakan. Berat sebenarnya. Persoalan ni berat sebenarnya. Berat macam mana? Sebab kita akhirnya kita akan cuba cermin diri kita. Kita akan balik pada diri kita, kita buat ke tidak? Tu. Baik. Apabila ayat Quran tadi sebut dah, Allah sebut fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Dalam ayat lain Allah sebut aku ni dekat, lebih dekat, bahkan lebih dekat pada urat sebereh. Ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, nak menunjukkan kedekatan Allah. Tapi kalau kita belajar akidah, tidaklah menggambarkan jahar Allah ni bertempat, berarah, tidak dekat, tidak jauh, tidak. Tapi Allah nak menunjukkan bahawa Allah ni sebenarnya bukannya duk jauh sangat pada kita, ataupun Allah ni bukannya kita kata Allah ni sebenarnya bersedia, kalau bahasa kita lah, anytime untuk kita menyerah diri, memohon segalanya kepada Allah. Sebab memang kalau kita tengok ini Allah nak menjadikan kita, Allah menciptakan manusia ni adalah untuk kita ni kenal Allah ni Tuhan, dan meletakkan Allah ni maha besar dan segala-galanya. Apabila kita meletakkan diri kita sebagai seorang abid, seorang hamba. Hamba ni, saya nak bagi satu ibarat macam ni lah. Bila hamba ni meminta dengan Tuhan, saya bagi satu kiasan bagaimana anak dia meminta dengan ayah.
InsyaAllah cerita ni boleh kita kait dengan diri kita lah. Anak ni dia macam-macam cara anak ni. Dia ada anak yang manja, dia ada anak yang nakal, degil, dan ada anak yang biasa-biasa. Kalau anak yang manja ni, kalau dia nak minta betul-betul dengan ayah, dia minta macam mana agak-agak. Dia sambil-sambil bergurau dengan ayah dia nak minta. Ayah, nak PT 50 riyal, belas-belas sengih ya. Ayah, nak PT 50 riyal, belas sengih. Menunjukkan kedekatan tadi, dia akan rasa gembira, pengharapan yang sebenarnya. Kalau anak jenis biasa-biasa tadi, dia juru sikit dia minta dengan ayah dia. Ayah, ataupun paling-paling dia mengorak dulu. Dia mengorak macam mana? Tolong basuh kereta dulu kau. Tolong basuh kereta dulu kau. Ataupun apalah kerja yang ayah dia suka. Tolong beli aiskrim ke ayah dia. Tu gua kat saja lah tu. Contohlah tu. Maknanya buat ayah dia suka dulu. Dan baru dia kata, nak gapo benar ni? Nak PT 50 riyal, nak top up. Baik. Tu anak biasa. Kalau anak je nakal, tak dengan kata sikit ni, tapi nak juga benda tu, penting juga untuk dia. Ni juru benar lah dia minta. Boleh sampai tahap dia teriak. Pergi betis dah. Ya, abah tolonglah abah. Tolong benar-benar minta tolong sangat. Abah kata, mu tak nak kat aku, baru nak kat aku. Tanya suruh apa-apa tak si dengar. Jadi ada bedah sikitlah, tapi beri juga. Itu tiga contoh yang mana apabila anak dia minta dengan abah, satu anak yang manja, maknanya dia dekat dengan ayah dia minta dengan keadaan gembira bersahaja. Kalau anak hak nombor 2, anak biasa-biasa ni, dia akan mengorak dulu baru dia minta. Kalau hak ketiga ni dia mengorak, dia merintih, dia merayu, dia teriak, pergi sungguh-sungguh baru minta. Dan ketiga-tiga cara ni Allah bagi ayah tadi boleh berlaku. Sebab apa? Sebab ayah tadi tetap bersikap kasih sayang kepada anaknya. Ya. Tadi cara minta. Jadi daripada kaedah tadi, kita nak duduk diri kita ni duduk mana dengan Tuhan? Kedudukan kita dengan Allah ni macam mana? Jadi kedekatan kita dengan Allah ni macam mana? Itu contoh duduk situ lah. Masa pandai tu Ustaz. Ya betul lah. Jelas. Terima kasih. Betul. Ya, jelas mana kita nampak jelas bahawa apa sebut oleh Ustaz Fatih tadi, memang doa ini boleh membina karakter peribadi orang yang baik. Maknanya kalau dia betul-betul dia faham Allah Ta'ala tu siapa, dia tu siapa, dia akan buat yang terbaik. Apabila dia nak sesuatu daripada Allah Ta'ala, dia buat yang terbaik. Itu akan membentuk peribadi dia. Jelas. Satu analogi contoh yang baik daripada Ustaz Fatih tadi tentang bagaimana seorang hamba itu nak pada Allah SWT dan melalui doa. Terima kasih Ustaz Fatih. Sekarang kita nak balik kepada Ustaz Sattar. Ustaz Sattar, dalam masyarakat juga dan soal doa minta ini ada lagi satu isu yang kita nak minta Ustaz Sattar kupas sikit, iaitu ada satu hadis Nabi pun ada cerita hal ini, itu idza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah. Apabila mu nak minta dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan. Di soal doa kan, minta doa kan. Jadi masalahnya ada juga lagi masyarakat kita ni yang dia minta dengan pihak lain tu macam-macam lah. Ada mungkin pihak tu orang, pihak tu bukan orang dan sebagainya lah. Soalnya dia minta. Kalau ke dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Jadi kita nak dengar kupasan Ustaz Sattar soal minta doa ini pada pihak lain. Silakan Ustaz Sattar. Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila tadi kita sebut kata doa tu ibadat. Doa adalah ibadat. Bila sebut ibadat ni mestilah lillahi ta'ala. Itu syarat nombor satu lah. Ibadat ni ialah mesti lillahi ta'ala. Jadi berdoa pun kalau ada doa lillah. Doa ni hanya kepada Allah. Tak boleh nak doa kepada orang lain. Sebab tu ada satu saya saja ni, sebab ni orang muda suka dalam video dia, dalam klip TikTok ke, dalam video klip pendek-pendek ke, dia bubuh lagu, ada satu lagu tu, lagu dari Indonesia tu, lagu Arisna, Ya Rasulullah, istighasah, walaupun ada khilaf lah,
ada khilaf kata boleh, tetapi dia lebih membawa kepada taklih sebenarnya bila Allah arisna ya Rasulullah. Maknanya arisna ni minta tolong dengan Rasulullah. Kalau masa Rasulullah ada, tak ada kita boleh pergi minta dengan dia. Hak tu kita salah satulah yang boleh membawa terjejasnya akidah kita. Walaupun ada khilaf, kita tidak nak bincang khilaf tu, tetapi yang membawa kepada itu lebih banyak lah, lebih banyak. Itu satu. Yang keduanya, orang kita ni lebih suka kepada misteri. Orang kita ni dengan misteri masih tidak hilang. Jadi sehingga Islam sendiri pun mereka menganggap sebuah agama misteri. Islam ni ialah agama misteri, duk cari keajaiban. Nak ajaib je. Walaupun ada dalam Islam tu ada fadilatnya. Baca goni boleh goni. Nabi ada sebut baca goni boleh goni sebanyak ni lah. Tetapi orang kita tu ambil fadilat. Kalau betul-betul ambil fadilat hak Nabi royak beres. Tetapi bila fadilat tu mereka fikir sendiri dan akhirnya baca ayat goni, nak kaya baca ayat ni, nak go tu baca ayat ni, tanpa meninggalkan tu berdoa minta dengan sesuatu yang tadilah yang bukan direct daripada Allah. Allah suruh doa ke dia direct. Wasilah ni dia bukanlah perantaraan kita kata dengan Nabi, kita selawat ke Nabi. Bukanlah bermaksudnya kita nak hantar doa kita ke Nabi dulu, Nabi tolong hantar awak pergi ke Tuhan. Bukan gitu. Kita doa ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Minta dengan aku beri. Tapi kalau kita nak pakai kabel Nabi, yalah boleh, tak ada masalah dengan berkat Nabi ke apa. Tapi bukan bererti orang kita je duk faham supaya kabel di dunia ni nak minta gawa-gapo gitu jumpa Tok Ngulu tu nak sapa ke Tok Gawa pula tu nak sapa ke DO. Bukan gitu dalam Islam, bukanlah direct lagu tu. Kita doa dengan Allah terus. Cuma melalui wasilah-wasilahnya. Jadi ada juga doa ni kadang-kadang cara kita berdoa sebab kita terlalu misteri. Islam ni agama misteri, Islam agama ajaib. Maka kita pun minta dengan cara ajaib tu juga. Satu yang sangat silap lah. Tak kira orang tua, orang muda pun terpengaruh dengan dunia misteri juga dalam beragama. Maknanya dalam masa kita beragama, ya. Ustaz sikit lagi. Nak tunggu kejap. Ya. Itu satu aspek. Aspek lagi ni dia jelas dia minta dengan pihak lain. Iaitu minta dengan penunggu bukit itulah, penunggu pokok besar itulah. Ya. Jadi kenapa kita nak minta Ustaz santai sikit lagi apa hal itu. Diminta dengan tuk lebat tu, tuk kepala besar, tuk janggut panjang sebagainya. Ya. Jadi benda ni okey Ustaz santai silakan sikit kupas. Ya, minta tolong ataupun berdoa, bukan minta tolong dengan berdoa lain sebenarnya. Doa lain, minta tolong lain. Kita boleh minta tolong dengan makhluk, boleh. Dengan syaratnya benda yang kita minta tolong tu, makhluk yang kita minta tolong tu, dia ada kuasa untuk bagi. Maknanya dia ada kemampuan untuk dia bagi. Maka boleh kita minta dengan makhluk. Tapi kalau kita minta dengan makhluk untuk nak sehat ni memang jenis barang manusia ataupun makhluk tak boleh nak bui. Bunyi mana? Bunyi telefon dia. Ada ngepek ni. Ada bunyi telefon. Lagi mana? Tak apa. Teruskan. Bunyi mana? Ada bunyi telefon, ada rekod ni. Kita off dulu tak? Telefon saya. Jadi kita boleh nak minta tolong, tapi berdoa tidak boleh. Dengan kayu, dengan pokok kayu besar, dengan kubur sama ada kubur wali, kubur nabi, tak boleh. Tak boleh. Jadi dia membawa kepada syirik. Dulu tak ada dah sebentar. Lah ni macam tumbuh pulak ni. Okey, jelas Ustaz. Ya. Ustaz. Okey, jelas. Terima kasih Ustaz atas itu. Nak pergi kepada Ustaz Fadil. Ustaz Fadil, nak minta jawab satu soalan pelayar kita ni. Itu ada soalan daripada Abu Hazim Al-Qari. Dia tanya,
Ustaz berdoa tanpa hati hanya di bibir saja, adakah Allah terima doa kita? Nak minta sikit ulasan daripada Ustaz Fadil. Silakan Ustaz Fadil. Sedap agak soalan dia ni. Sedap soalan dia. Ada, kalau kita ingat, kalau minta maaf sebut nama kedai. Kalau pergi kedai apa nama pasar hari-hari tak. Ya. Pasar hari-hari kalau kita masuk, kita tubik, ada pelayan tubuh dia suruh buat apa. Ya, dia suruh selamat datang, terima kasih datang lagi. Agak-agak orang je sebut tak ada jiwa ke tidak. Dia hanya sekadar nak tunjuk dekat bos dia. Mungkin bos dia tengok dekat kamera tu. Dia buat kerja bos dia suruh. Baik. Perbuatan tanpa jiwa ni ibarat semaya tidak ada khusyuk, ibarat jasad tidak ada roh. Baik. Doa yang dibuat hanya sekadar hafalan, dia ibarat juga seperti burung nuri ataupun burung kakak tua yang diajar oleh tuan dia. Bila dia dengar orang bagi salam, dia jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia hanya jawab copy paste ataupun copy saja, ataupun macam perakam suara saja. Baik. Tetapi dalam hal doa dia ada istimewa. Sebab doa ni kita ambil daripada hadis, daripada ayat Quran. Pastinya sedikit sebanyak walaupun sekadar hafalan tanpa hati, bahkan kebanyakan realiti kita tak faham apa dia baca, dia hanya hafalan saja. Hak dia hafal masa duduk sekolah, hak masa dia duduk belakang tu email tu, dia ingat, dia ulai-ulai semua dia ingat, alhamdulillah kurangnya ada. Jadi hafalan semata-mata ataupun tidak ada hati dalam membaca doa, sebenarnya dia mengurangkan markah. Bukan kata tak terima, tapi kurang markah. Dia ibarat macam ni lah. Kalau kita nak sahur air tak? Kalau kita nak sahur air, ada orang tanya satu soalan kepada Tok Guru, dia baca Quran. Kita akan ingat doa, sebab doa pun ambil daripada Quran. Dia baca Quran, tapi dia tak faham maknanya. Tapi dia tetap baca berulang-ulang kali. Berbanding dengan orang yang kedua, dia faham Quran, faham bahasa Arab, faham tafsir dan sebagainya. Dia baca, sekali baca dia terus faham, dia boleh faham dan dia boleh untuk dia amal. Baik, dengan orang yang baca saja, sekadar amalan ni membaca, dengan orang yang membaca mengamalkan isi kandungan Quran. Orang yang berdoa dengan doa hafalan saja, dengan orang yang berdoa dengan ada hati memahami apa yang dia minta kepada Allah. Dia ibaratnya orang nak kau air tak? Kalau kita nak kau air, kita nak ambil air, kita akan ambil dengan gayung. Orang Kelantan panggil cetung. Tu tak? Cetung kan? Gayung ataupun dia akan ambil air dengan cetung. Bila ambil air dengan cetung, air itu akan penuh dalam cetung. Sehingga kan kita boleh maksimumkan penggunaan cetung ataupun gayung tersebut dengan isi air. Tetapi bagi orang yang tidak memahami doa, yang tidak ada hati ketika berdoa, dia sebut saja, dia ibarat kita nak sahur air tadi, kita nak ambil air tu dengan guna saji, hak berlubang-lubang tu. Hak ada lubang tu. Nak ambil kumpulan saji. Lekat juga air tapi lambat sapalah, lambat penuh lah. Kalau nak isi dalam mesin lagi, lambat penuh lah. Lekat juga tapi lambat. Jadi hak terbaik di sini, macam mana pun, sebab tu dalam kita nak beribadat, kita kena ada ilmu. Dia tak boleh nak ikut-ikutan. Dia tak boleh nak kita kata taklid saja. Kena ada, tak apa. Okey, jelas. Sebenarnya doa tanpa hati ni itulah yang disebut dan dikupaskan oleh Ustaz Fadil. Terima kasih. Kita harap pelajar kita yang bertanya soalan itu jelas. Cuma saya nak minta Ustaz Fadil sikit lagi tentang doa hati ni. Setengah tu dia berdoa tapi bukan soal hafazan, tetapi dia doa yang tidak hadir, hati tak hadir. Maksudnya mungkin dia doa cincai, betul orang selalu kita kata, ya Allah aku doa hari ni sepuluh semua, ya Allah sepuluh semua sepuluh semua apa sekali mu nak urui mu tak suri tak tahu. Mana hati dia tak hadir, mana dia tu laisa muqinan bil ijabah kalau kita dalam hati tak ya. So macam mana kalau orang berdoa tapi hati tu tak hadir lagu tu. Nak Ustaz Fadil silakan sikit boleh? Sikit lagi. Silakan. Kalau kait dengan tasawuf, sebenarnya ni melambangkan kita kata kesombongan. Dia sombong, dia rasa macam
Dia bermalas-malasan. Sedangkan bila Allah bagi rezeki pada dia, Allah tidak pernah bagi ala kadar, Allah bagi betul-betul. Yang dia boleh makan, dia boleh menapah, dia boleh menyawa, dia boleh apa segala hal ada lekat pada rezeki yang lekat pada badan dia tu, jasmani rohani dia tu, Allah bagi betul-betul untuk dia guna nikmat tu. Tapi bila nak minta kepada Allah, dia minta ala kadar. Jadi kalau dia sudut tasawuf ni tak kena dah tu, tak kena langgar adab, langgar adab kita dengan Tuhan. Dari segi istijabah doa macam mana Ustaz Fadi gitu kalau lagu tu? Tak berani nak jawab lah Ustaz. Kalau saya fahamnya tak makbul lah, tak diterima lah doa tu. Sebab dia main-main dengan Tuhan. Macam orang nak minta dengan kita. Kalau kita nak minta sungguh dengan minta main-main. Ni nak main-main, nak pelakih aku ke gana ni. Kalau minta sungguh. Jelas Ustaz Fadi, jelas. Terima kasih. Sekarang ni para pelayar dan semua yang menonton, kita hampir-hampir berada di hujung. Tapi ada soalan yang saya nak kepada dua panel ini, iaitu hari ini kita dapati ada sesengah hamba Allah Ta'ala ini seolah-olahnya dia tidak yakin dengan usaha, dan tawakal pun kurang. Asal gitu, maknanya buat maknanya dari segi peraturan dia buat peraturan. Tetapi sampai peringkat tawakal kepada Allah Ta'ala tu macam tak sungguh, tak nampak. Beginilah kita contoh yang jelasnya hari ini dah SOP dah. Hari ini SOP macam-macam, terutama SOP di masjid sebagainya dah SOP, dan zaman kini lah ada SOP tu, tapi walaupun ada SOP tapi masih lagi 4 orang je pergi masjid. Padahal kita kata masjid tu masih luas lagi, boleh masuk. Yang SOP pun mungkin buat lah, yang 1,000 mungkin buat 500, tapi hak giginya 4 orang je atau 5 orang je. Jadi seolah-olah maknanya di mana tawakal Ta'alanya, setelah SOP dan buat belakang-belakang, mana usaha dia buat belakang-belakang ke, tawakal lah maknanya. Seolah tak nampak kat situ. So saya nak minta dua-dua kita minta Ustaz Sata dulu beri pandangan pada diikuti Ustaz Fadi. Silakan Ustaz Sata. Sogo. Mute. Terima kasih. Jadi nak sebelum nak jawab soalan tu, nak tambah sikit mengenai dengan doa dari hati ke, dari mulut saja ke, dari apa ke. Allah sebut dalam, kalau kita baca pagi-pagi Jumaat tu, kita baca surah Sejadah tu, Allah ceritakan tentang sifat orang-orang yang berdoa, orang-orang mukmin. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an. Maknanya dia orang-orang mukmin ni dia akan bangun tengah malam, ada renggang daripada tempat tidur dia, dan dia yad'una rabbahum, mereka akan berdoa dengan Tuhan mereka dalam keadaan khaufan wa tama'an. Dua ni, dua perkara ni. Lepas tu setelah lagi yang ketiganya apa tu lepas tu yunfiqun, tak ingat ayat dia kata tu, mana ada 3 wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 syarat berdoa ni hak disebut dalam tu lah. Yang pertamanya ialah khaufan. Doa ni takut dengan Tuhan, takut dengan rasa takut ni supaya khaufan ni, perkataan khaufan ni kalau dalam Quran ada banyak perkataan takut, ada khauf, ada perkataan khasyah, ada perkataan lain-lain lagi, ada dekat 12 perkataan tentang takut saja. Tapi takut khauf ni ialah takut supaya kita takut rima, takut supaya kita takut ko polis. Takut gitu. Fizikal. Takut fizikal. Makna ketika dia doa, kita doa ni, orang mukmin ketika dia doa tu dia takut ke Tuhan. Takut hak dia doa tu tak kena, hak dia minta ni tak kena dengan hak Tuhan suruh.
Tu dia mari rasa takut. Tengok malam buta, dia rasa takut. Tapi dia berdoa, dia nak tamaan. Dalam keadaan dia takut tapi dia nak gapo hak dia nak tu dengan rasa supaya tomok ni mana kalau minta boleh lalu dia boleh banyak daripada apa yang dia minta segenggai biar boleh seguni tu tamaan maknanya tu dua cara apa ni dua cara tomok Melayu kata tomok juga Kelantan kita dah bermakna doa ni mesti ada dua ni kita kena latih supaya setelah masa kita berdoa dalam keadaan takut supaya kita nak tadilah anak nak minta duit dengan ayah dia takut bukan kira tak ayah duit perlu ya ada tak dia kira ayah kalau patut dia patut dia dia pasal kereta dulu tu lah ketu dengan Tuhan pun lebih lagi lah kalau dengan ayah kita berasa takut kalau gemai cuik ya ayah duit perlu ya kena nombok rasa kena nombok jadilah ketu khaufan wa tama'an patu wa mimma razaqnahum yunfikun ada dah sikit-sikit ni belanja kanlah jangan duduk sipel jangan jadi serupa semut ni dia rajin cari makan habis sebutir sare pakat tubik cari makan sudah makan apa ni sudah dia cari dia boleh dia bawa balik buah sare dia siapa buruk makan ni tak boleh nak makan beza dengan madu dengan lebah super juga rajin satu sare pergi cari makan lepas tu akhirnya buat balik proses jadi madu dan madu tu boleh manfaat kepada orang lain tu beza di antara madu dengan semut beza di antara lebah dengan semut lah jadi balik kepada balik kepada soalan dah soalannya ialah soalan semasa gapo dah soalan tak ingat kerana soalan tadi soalan tu nak pergi majlis SOP majlis kurang tawakal ni kurang doa okey dah seolah-olah nampak gitu seolah-olah tawakal tu tak ada kita tengok burung hadis Nabi kata binatang burung ni dia ni tubik daripada rumah pagi dalam keadaan kosong sare dia tak ada ke satu tak ada sare burung ni ada petis juk ke gapo tempat simpan barang tak ada barang makan ni tak ada maka dia tinggal rumah dia tubik pergi klik teh perut kenyang boleh bawa makan ni pergi ke anak-anak lagi dan dia tidak mikir dah esok gapo mana tu tawakal burung ni tawakal yang paling tinggi maknanya dia pergi tu tahu lagi ada gapo depan dia rumah tak ada makan ni anak duk cik lapar tapi dia pergi cari dan akhirnya dia bawa balik makan ni dia kenyang anak-anak dia pun boleh makan tu tawakal kita boleh nampak lah jadi kita berdoa kita berusaha jangan kita berharap tu betul tapi janganlah kita rasa bila aku dah berusaha bila aku dah berdoa Tuhan beri lah tu tak boleh gitu jadi Tuhan nak beri ni bukan kerana usaha kita bukan kerana doa kita tu syarat tapi tidak semestinya Allah kena beri kalau kita usaha Tuhan beri lalu so yang kedua tawakal tu perlulah sebab tu nak turun rumah pun bismillah tawakkaltu ala Allah dia ajar suruh kita sebut bukan kata dalam hati je suruh sebut mulu bismillah tawakkaltu ala Allah dengan nama Allah aku turun ni jelas sata kita nak kepuasan sikit daripada Ustaz Fatih isu tadi sebab kita ni sudah berada di hujung Ustaz Fatih silakan sikit isu tadi silakan dia jadi sambung ke jadi tutup lalu ni. Tak lagi jangan tutup lagi. Kunci dengan saya. Jadi apabila kita tengok dia seolah-olah macam Ustaz Satai sebut tadi dia macam tak cukup berserah lah dah. Setelah kita ada usaha, kita telah ada doanya, tapi bila buat serah ni macam tak serah habis. Ada lagi sikit kalau gini ada lagi kalu tu buah kalu tu ada lagi baik jadi sebenarnya saya lihat ada kaitan sama ada kita nak kita boleh melatih kita nak sebenarnya kait dengan iman kita sejauh mana keyakinan kita sebab Allah kan menurut prasangka hamba-Nya kalau kita masih lagi duk main klok-klek gitu dengan Tuhan gitu jugalah Tuhan dengan kita kalau kita betul-betul yakin betul kita dapat sebab tu kadang-kadang saya lihat apabila orang hak mari masjid
Kadang-kadang mereka ni betul-betul memang dah setiap waktu tak tinggal, semayat, dia punya iktikaf, dia punya mengaji, dia punya mengatib zikir. Maknanya dia dah melatih diri untuk suruh diri kepada Allah betul-betul. Orang macam ni lah betul-betul marah sepatutnya apabila SOP telah diperkenalkan tapi masjid masih lagi diperketatkan sangat. Berbanding dengan pasal-pasal lain, tempat-tempat hak begitu. Tapi kalau kita tengok realiti, kebanyakan hak ramai-ramai ni mereka belum mampu untuk belum lagi mencapai tahap tawakal hak sebagaimana macam tadi tawakal burung tadi, tawakal hak sebenar-benarnya. Sebab apa? Kurangnya latihan, kurangnya pengharapan, kurangnya dia bersangka baik dengan Allah. Jadi benda kurang-kurang ni kena tambah. Masalahnya tambah tu macam mana? Baik. Kemudian kita tengok isu kita lain juga, situasi rakyat semasa dengan SOP yang telah diberikan. Hari ni pun kes makin naik. Hak paling tinggi dah hari ni 11,000 pula. Mari 9,000 paling tinggi, hari 11,000 pula mari naik. Jadi macam mana kita nak tengok penimpalan dah situ. Ya. Dengan usaha yang sama, tetapi adakah dengan usaha yang sama, doa yang sama, kita boleh mengharapkan hasil yang berbeza? Allah pun dia nak tengok kesungguhan kita, nak tengok kita guna akal ke tidak, indikator apakah yang boleh menyebabkan sesuatu tu berhak atas dia, berhak untuk berkurangnya lah maknanya. Jadi usaha sama tapi nak mengharapkan hasil berbeza. Kalau orang Perak kata pada maunya dia kata macam tu. Kalau orang Perak lah. Okey, kita begitu kat orang Perak sebentar. Maknanya jelas kita jelas daripada dua kupasan tadi, maknanya SOP itu setelah kita dah buat segala macam, maknanya di hujung sana tawakal lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu dia. Okey. Saya nak minta lagi, ada Abu Haziq ada soalan ni. Saya rasa soalan dia ni kena jawab juga. Soalan terakhir ni tak apa. Okey. Iaitu Ustaz, doa melaknat orang lain adakah dibenarkan dalam Islam? Soalan simple. Jawapan pun mungkin simple. Bolehkah tak kita doa laknat orang lain? Saya minta Ustaz Fadil duduk depan dah. Sila Ustaz Fadil. Doa laknat ni tak boleh. Kalau jawapan simple tak boleh lah. Apabila Nabi sendiri Nabi ni nak orang masuk Islam, Nabi nak orang ramai masuk syurga, tapi bila kita laknat ni suruh dia masuk neraka, mana tu? Kita macam bertolak belakang dengan Nabi. Pada Ustaz Hatta pula sama. Okey. Tak apa. Gini, sekarang ni kita sudah jelas tentang usaha dan doa ini. Maknanya kita alhamdulillah kita kupasan pada dua panel kita jelas bahawa usaha doa adalah dua gandingan yang tak boleh kita tinggalkan. Dan setelah itu ada tawakal pada Allah SWT. Jelas daripada kupasan tersebut. Jadi di hujung ni sebagai penutup. Kita kata nak mati awal. Nak mati awal ni kita nak minta Ustaz Sata dulu untuk beri rumusan antara usaha dan doa ni. Apa kita nak mati gerak macam ni? Ustaz Sata silakan. Penumusan. Ya, terima kasih Doktor. Pertamanya doa dan usaha dua-duanya ibadat. Maka bila dua-dua ibadat, tentu sekali ada syarat, ada rukunnya. Doa ada syarat, ada rukunnya, ada lafaznya. Tak boleh doa kau sikok deh, tak boleh minta kau sikok deh, tak boleh doa lah anak orang, tak boleh go tu, tak boleh go ni, tak boleh dengan doa kita mengganggu orang lain, tak boleh. Sebab dia ibadat. Maka usaha pun lagu tu juga. Tak boleh buat usaha kau sikok deh, halah hara tak kira, asal kira umum je. Maka kena ada syarat, ada rukun dia, ada batasan dia dalam kita berusaha. So, yang keduanya, doa, bila sebut doa ibadat, ada Nabi ajar benar. Masa ni doa goni, masa ni doa goni, di sini doa lagu ni. Nah, Nabi Musa ada doa dia, Nabi Isa ada doa dia, Nabi Harun ada doa dia, Nabi gapo dalam perut Nabi gapo dalam perut tu? Nabi Yunus ada doa dia. Bermakna doa-doa ni juga kita kena tengok, kena pelbagaikanlah doa ni. Doa yang baik-baik, doa ambil daripada yang maksur, daripada ambil daripada Al-Quran, ambil daripada nabi-nabi.
Dan begitu jugalah usaha. Kalau doa tadi kita tiru doa Nabi, kita tiru doa Rasul, maka usaha pun kena balik kepada Nabi, Rasul jugalah. Bukan dengan cara kita. Kita ni sepandai bijak setara mana, hingga kita nak tinggal sunnah, nak tinggal go nak tinggal go ni. Dah, kita duk berasa kita hebat. Dan bila kita tak percaya, ubahlah usaha. Sebagaimana yang kita kata tadi, usaha dah, SOP dah, go to dah, macam-macam dah, darurat lagi go to go ni. Tapi COVID makin naik, tukarlah, carilah, fikirlah mana pula. Dah, usaha yang lain pula, tak kan nak usaha hok lagu tu pak bila kita nak duk PKP gini. Dah contohnya. Yang mana usaha doa serupa, baris serupa ya. Jadi dua-dua seiring dan dua-dua ni serupa. Tak boleh buat ikut sedak kita, tak boleh nak buat ikut cara kita, tapi kita kena ikut cara agama, cara Islam. Ajarlah kata lagu mana berusaha, lagu mana berdoa. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kalau usahanya gitulah. Mu usaha boleh maka boleh molek. Kalau mu usaha bagi tak molek, alaiha maka bolehlah bagi tak molek kamu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ustaz Fadil, silakan rumusan. Saya tutup dengan satu kaedah doa yang lain daripada orang lain. Bukan nak satu pelik, tapi nak kait dengan macam anak hak rapat tadilah. Ya. Sebenarnya ini antara rahsia para wali, yang mana apabila mereka berdoa, penyerahan diri, sangka baik, think positif mereka kepada Allah tu betul-betul. Ya, kalau kita ada keluk-kelek tadi, ya. Kalau kita ada satu ibarat, ya. Seperti mana biasanya bila kita berdoa, ramai-ramai kita ni bila berdoa kita minta dengan cara merintih. Ya Allah, aku nak sihat, ya Allah, anak aku biar anak soleh. Biasa kita merintih macam tu. Maknanya dengan nada syahdu, dengan nada rintihan, sedih dan sebagainya. Bila minta kaya pun, ya Allah, aku nak kaya, nak duit. Lah, ya Allah, bebaslah daripada kesusahan. Maknanya dia merasa keluh kesah dan rasa tu. Jadi doa ni naik ke langit. Tapi ramai-ramai naik gitulah aku. Dia ibarat dia macam orang beratur kat perhimpunan, ramai-ramai budak sekolah ni pakai baju putih. Tetapi ada di kalangan tu yang hak pakai baju biru, hak pakai baju merah. Pengawal sekolah dengan pengawal pustaka dah. Biasalah. Ya. Dan biasanya hak ni lah hak mudah menonjol. Sebab apa dia menonjol? Dia ada kelebihan dia. Begitu juga doa. Cara para wali, para kekasih Allah ni berdoa, mereka berdoa dalam keadaan penuh sangka baik, penuh pengharapan, bahasa mudah sengih. Doa tu sambil-sambil senyum dah. Maknanya dia doa tu syarat ya untuk Allah terima dah. Dia tahu dah Allah nak terima. Yang ni satu tahap, saya rasa satu benda yang cuba kita belajar sikit demi sikit. Bila kita nak berdoa, macam mana kita nak biar positif sungguh kita dengan Allah. Sangka baik sungguh kita dengan Allah. Dengan sangka baik itulah Allah akan sangka baik balik pada kita. Dia akan memudahkan jalan usaha kita untuk mendapat apa kita nak tadi. Jadi mudah-mudahan saya rasa malam ni Dr. Syahran ni, saya sebenarnya saya nak mari dengar Tok Guru ngacar. Hak depan saya ni kategori ayah saya. Mari tak dengar ya sebenarnya. Dan saya jawab pun jawab gitu je ni. Tak baca gambar benar ni, jawab gitu ya. Sebab kita nak perkongsian dan saya ambil berkat lah. Jadi nak sebut tadi doa tadi penutup, sikit nak sambung pula. Nak sebut penutup tadi, dalam ramai-ramai orang berdoa kebanyakannya dengan nada sama. Tapi bila ada yang nampak berbeza, maknanya dia naik warna lain. Kalau orang lain naik warna biru belakang, tiba-tiba dia naik warna kuning. Hak dia sorang. Pastilah hak warna kuning ni lebih menarik dan lebih cepat untuk diterima. Sebab apa? Dia punya hubungan dia dengan Allah tu lain, tak serupa dengan orang lain, sangka baik dengan Allah tu lain. Jadi mudah-mudahan kita bila berdoa ni wujudkan sangka baik. Bukan kita kata ya Allah, kita rasa kita ni jauh sangat, tapi biarlah kita rasa dekat. Sebab Allah menurut prasangka hamba-Nya. Rasa dekat-dekat lah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kepada kedua-dua ahli panel kita, Ustaz Fadil Maksayuti dan Ustaz Abdul Sattar Muhammad yang menggantikan Ustaz Hashim kerana lain tak selesai. Ada masalah. Tapi bukan tu bidang lah.
Bukan tu terjun itu. Tu muting. Bukan. Tu muting. Itu boleh terjun. Tapi ala kuliah kita terima kasih kerana kedua-dua arifan kita telah dapat mengupas tajuk ini usaha dan doa sehingga memberi satu gambar yang jelas kepada kita. Doa lagu mana, usaha lagu mana. Biar benar-benar kita ni duduk dalam landasan agama betul-betul. Mana kita berdoa ikut ajaran yang disuruh oleh Allah SWT di Nabi SAW. Kita usaha pun lagu tu juga. Jangan kita dan dekat kita dah berdoa atau berusaha, masih lagi kita bercanggah dengan ajaran yang disebut, yang diajar, yang dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh demikian, sidang penonton, pendengar, semua yang melayari program kita pada malam ini, terima kasih. Dan di sana semua kita bersama dengan semua kita dengar ayat inna sa'lakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu berbagai-bagai, banyak. Jadi hadis sebut kata setiap hari ni Pak, orang akan keluar dari rumah yaghdu kemudian fabai'un nafsahu, dia akan jual diri dia sama ada mubikuha atau mu'tikuha, menghancurkan atau menyelamatkan. Mana usaha tu macam-macam yang ada. Jadi apa yang kita bincang hari ni, usaha mesti selarikan dengan ajaran agama. Kemudian doa kita mesti kita betul-betul seperti yang disebut oleh Sata tadi, disebut oleh Fadil tadi, doa maksud, doa berkor dan sebagainya. Jangan doa kosa-kosa. Jangan doa dengan hati yang mesti hati yang hadir. Anta muqinun bil ijabah, mana doa dengan kita rasa Allah Taala akan yakin Allah Taala akan terima doa kita. Jadi alhamdulillah, syukur semua pihak yang menjayakan program kita itu sehingga wakaf ilmi pada malam ini. Setakat itu saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sapa mari tinggallah harta emas depego. Bila Israel sapa mari tinggallah harta emas depego. Napas berhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak bergerak. Napas terhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak